Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bermula berkenaan tentang pembacaan kitab hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada bab yang ke-80 berkenaan tentang babu majaa. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang berkenaan qiyami syahri Ramadan, beribadah pada waktu malam syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Maka kita lihat Arafah dulu. Lihat kepada Arafah, baris yang kedua daripada bawah. Maka berkenaan tentang adadu rakaat tarawih. Rakaat tarawih punya bilangan. Maka secara ringkasnya kata para ulama, lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ah biaqal min 20 raka'ah. Tidak ada para ulama yang empat yang terkenal dalam fiqh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam bin Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang mengatakan kurang daripada 20 berkenaan tentang tarawih. Dan inilah pandangan jumhur sahabah, majoriti para sahabat radhiyallahu anhum. Imam Malik bin Anas ada mengatakan dengan 36 rakaat. Dan inilah amalan penduduk Madinah. Mereka pada waktu itu solat 36 rakaat pada zaman pada zaman Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Wa amma ahlu Makkah, baris yang bawah sekali. Dan adapun penduduk Mekah, mereka pada waktu itu setiap 4 rakaat mereka akan yatufuna bil baiti, melakukan tawaf di sisi Baitullah. Ini yang ada di dalam Sunanul Kubra, Imam Baihaqi dan juga kitab-kitab yang lain. Kemudian muka surat 11 sebelah Arafah, pada baris yang kedua, 4. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua, 4 dan baris yang ke-6. Wa amma 20 rakaat, kata para ulama, dan ada pun riwayat-riwayat berkenaan tentang 20 rakaat. Walaupun pada waktu itu sanadnya adalah dhaif, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Dan kerana apa ia dhaif? Kerana perawi yang bernama Ibrahim bin Abi Syaibah, yang merupakan atuk kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan ianya adalah amalan yang telah dimulakan ataupun diistiqamahkan pada zaman Nabi SAW pun pernah buat. Wa amma fi'lul Faruq, dan adapun amalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, faqad talaqahu al-ummatu bil qabul, maka telah menjadi kesepakatan para sahabat dan selepasnya bila mereka menerima apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wastaqarra, dan telah kekal urusan solat tarawih pada tahun yang kedua sewaktu pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti yang ada dalam kitab Tarikhul Khulafa, Tarikh Ibnu Athir, Tabaqat Ibnu Sa'ad dan juga lain-lain. Bahkan Umar bin Khattab telah menulis surat kepada negara-negara Islam yang berada di bawah pemerintahannya bahawa hendaklah disunaikan solat sunat tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata para ulama, baris yang bawahnya, inna sunnatal khulafa'ir rasyidin aidan takunu sunnatus syariah. Apa yang telah dilakukan oleh para khulafa' ar-rasyidin itu pun sebenarnya adalah sunnah di dalam syariat ini. Kerana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka apa yang telah dibuat oleh Umar al-Faruq, fayakunu fi'l al-Faruq, apa yang telah dilakukan oleh Umar al-Faruq radhiyallahu taala anhum, maka pada waktu itu termasuk daripada syariat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada baris yang kedua daripada mana kita berhenti tadi, baris yang keempat daripada bawah, sifatut tarawih fi ahdi Umar. Jumpa tak? Bagaimanakah keadaan solat tarawih pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kenapa tu? Atiyah? Kenapa Atiyah? Dia ngantuk kot. Tengok dia nak apa? Okey, sekejap. Atiyah dia tak berapa ni. Okey.
Okey, jumpa tak baris yang tersebut? Maka kata para ulama, dan hendaklah diketahui anna tarawiha, bahawa sesungguhnya solat tarawih pada zaman Umar bin Khattab pada waktu itu dilakukan dengan 5 cara. Pada waktu itu dengan 5 cara. Arba'ah minha thabitah bil asanid. 4 cara pada waktu itu sabit dengan sanad-sanad yang kuat. Dan antaranya adalah pernah dilakukan solat sebanyak 11 rakaat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum Umar bin Khattab kumpulkan semua orang pada 20, maka solat tarawih pernah dibuat sebanyak 11 rakaat. Yang kedua, pernah pada waktu itu dibuat sebanyak 13 rakaat. Yang ketiga, ihda wa ishrina rakaah, pernah dibuat sebanyak 21 rakaat. Dan yang keempat, dibuat sebanyak pada waktu itu 23 rakaat. Dan kemudian ada juga 41 rakaat seperti yang kita baca yang kita akan baca dalam riwayat Tirmizi ini. Adapun yang berkenaan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 11 rakaat, kemudian 13 rakaat dan 20 dan 23 rakaat, maka ianya ada disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Imam Malik ada bawa sanad untuk tarawih yang berlaku 11, 13 bahkan 23 rakaat ada dalam kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu taala dan sebagainya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan tentang siapakah yang pernah jadi imam. Mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang imam-imam yang telah dilantik. Antara imam yang telah dilantik untuk menjadi imam pada solat-solat tarawih pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau dilantik untuk menjadi imam. Jom kita baca riwayat yang ke-796. Ini secara ringkas daripada kitab Al-Arfus Syazi. Bab yang ke-80 berkenaan tentang solat malam pada bulan Ramadan. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Muhammad ibn al-Fudail an Dawud ibn Abi Hind an al-Walid ibn Abdul Rahman al-Jurashi an Jubair ibn Nufair an Abi Dzar radhiyallahu anhum. Daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sumna, kami telah berpuasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yusalli bina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat sana tengah cas. Falam yusalli bina, maka Nabi tidak mengimamkan solat kepada kami. Maksudnya pada waktu itu zaman Nabi solat tarawih, solat sendiri-sendiri. Nabi tidak menjadi imam. Hatta sehinggalah baqiya berbaki sab'um minasyahri, 7 malam daripada bulan. Maksudnya pada waktu itu malam yang ke-23. Maka ketika mana tiba pada malam yang ke-23 Ramadan, faqama bina, maka Nabi SAW telah mengimamkan untuk kami solat sehingga berlalunya 1/3 malam. Thumma lam yakum bina, kemudian Nabi SAW tidak mengimamkan kami fisadisati, pada malam yang ke-24. Maka kata Abu Dzar, pada malam yang ke-23 Ramadan, maka Nabi SAW solat begitu lama, solat malam, daripada selepas Isyak sampailah berlalunya 1/3 malam. Malam yang ke-24 Nabi tak keluar untuk menjadi imam. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, waqama bina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami semula fil khamisah, pada malam yang ke-25 Ramadan. Dan pada kali ini Nabi menjadi imam untuk solat hatta dhahaba syatrul lail, sehingga berlalunya separuh malam, lagi lama. Pada malam yang ke-25 sampai separuh malam. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, law naffaltana baqiyat lailatina hadhi, kalaulah Tuan mengimamkan untuk kami baki sepanjang malam ini. Maka baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya dah berlalu separuh malam dah pun, kata para sahabat, kita buat sampai sahur lah wahai Rasulullah. Maka sabda baginda Nabi SAW, sebab itu lihat sahara, aizittana minas salatin nafilah, tambah wahai Rasulullah, solat-solat sampailah maksudnya waktu sahur. Maka sabda Nabi, innahu man qama, barang siapa yang solat ma'al imam, bersama dengan imam, hatta yang sarifah, sampailah imam selesai pada waktu itu solat tersebut,
kutiba lahu qiyamul lailah, sabda Nabi dia akan mendapat pahala seolah-olah solat sepanjang malam. Maka para sahabat minta tambah, wahai Rasulullah, kita buat sampai sahur. Maka Nabi kata, kalaulah barang siapa yang solat bersama dengan imam, sampailah imam selesai, walaupun separuh malam, dah pahala beribadah sepanjang malam. Thumma lam yusalli bina hatta baqiya 3 min asy-syahr. Kemudian malam yang ke-26 Nabi tak keluar untuk menjadi imam. Sehinggalah kata Abu Dzar, sehinggalah berbaki 3 malam daripada Ramadan, iaitu malam yang ke-27 Ramadan. Wa shalla bina, dan Nabi SAW mengimamkan untuk kami fi thalithah, pada malam yang ke-27 Ramadan. Thalithah maksudnya 3 malam yang berbaki, iaitu malam yang ke-27. Wada'a ahlah, Nabi panggil ahli keluarga baginda. Wa nisa'ah, dan Nabi panggil isteri-isteri baginda. Faqama bina, maka Nabi SAW solat menjadi imam untuk kami. Hatta sehinggalah takhawwafnal falah, kami khawatir pada waktu itu masuknya waktu subuh. Maka perawi pada waktu itu Jubair bin Nufir bertanya kepada sahabat Nabi Abu Dzar, "Wamal falah?" Apakah yang dimaksudkan dengan al-falah? Maka kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, as-sahur, ataupun as-suhur, kami risau pada waktu itu tak sempat untuk sahur. Sebab Nabi solat sepanjang malam pada malam yang ke-27 Ramadan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka dalam riwayat ini tak disebutkan berapa rakaat, namun disebutkan pada waktu itu Nabi solat sampai 1/3 malam. Malam yang ke-25 sampai separuh malam, dan malam yang ke-27 sepanjang malam Nabi SAW solat dan pada waktu itu beribadah. Hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waqtalafa, kata Imam Tirmizi, dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang solat pada bulan Ramadan. Fara'a, maka sebahagian berpendapat an yusalli 41, hendaklah solat 41 rakaat bersama dengan witir, dan inilah pandangan penduduk Madinah dan beramal atas perkara ini di sisi mereka di Madinah. Wa aktsaru ahli ilmi, majoriti ahli ilmu pada waktu itu meriwayatkan mengambil apa yang telah diriwayatkan daripada Ali, Umar dan selain daripada mereka daripada kalangan sahabat Nabi SAW, iaitu sebanyak 20 rakaat, 20 rakaat. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa hakadha, dan beginilah adraktu, apa yang aku perolehi bi baladina, di negeri kami di Mekah. Yusallun, penduduk Mekah menunaikan solat pada pada waktu Ramadan 20 rakaat, sebanyak 20 rakaat tarawih. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, ruya, diriwayatkan di dalam hadis ini alwan, beberapa periwayatan. Lam yuqda fihi bi syai', maka kata Imam Ahmad tidak diputuskan berkenaan tentang perkara ini sesuatu. Maksudnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, nak ambil mana-mana riwayat pun boleh, terpulang. Wa qala Ishaq, berkata Imam Ishaq bin Rahweh, bahkan nakhtaru, kami memilih pandangan 41 rakaat, seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Waqtara Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak dan Ahmad bin Hanbal serta Ishaq bin Rahweh telah memilih bahawa afdalnya pada waktu itu untuk salat bersama dengan imam. Waqtara Syafi'i, Imam Syafi'i memilih bahawa salat tarawih an yusalli ar-rajul wahdah, boleh untuk seseorang itu solat sendiri, idza kana qari'a ay hafizah, kalaulah seseorang itu hafal al-Quran maka boleh dia solat sendiri. Namun kata Imam Ahmad bin Hanbal, afdalnya solat dengan imam, walaupun pada waktu itu imam tersebut tidaklah khatam. Tapi kata Imam Syafi'i, afdalnya khatam walaupun perlu untuk solat sendiri. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, pada baris yang kedua, maka fahuwa anna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana imaman nas fi ahdi Umar. Ketika mana Umar bin Khattab mula nak kumpulkan orang untuk solat berjemaah, sebab pada zaman Nabi dan Abu Bakar masing-masing solat sendiri-sendiri. Kalau ada kumpulan pun 1-2 orang dan sebagainya. Tidak ada pada waktu itu solat sekali di masjid. Tidak ada pada zaman Nabi dan Abu Bakar, cuma mereka memang ada solat tarawih. Maka Umar bin Khattab ketika mana nak kumpulkan orang untuk solat berjemaah, maka ada 2 jemaah. Satu jemaah tarawih untuk lelaki dan ada satu lagi jemaah untuk perempuan.
Maka siapakah imam untuk solat lelaki? Maka pada waktu itu kata para ulama, beliau adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana imaman nas fi ahdi Umar. Untuk solat tarawih imam adalah Ubay bin Ka'ab. Wa kadzalika kana imaman niswan Tamim ad-Dari, dan yang menjadi imam untuk jemaah muslimat yang pada waktu itu mereka solat asing, imamnya pada waktu itu adalah Tamim ad-Dari. Dan antara sahabat yang lain pada waktu itu pernah menjadi imam adalah pada waktu itu Muaz bin Haris radhiyallahu taala anhum. Namun yang terkenal dalam periwayatan hadis daripada riwayat Muwatta Imam Malik kita pun jumpa adalah Tamim ad-Dari untuk muslimat dan juga Ubay bin Ka'ab untuk jemaah muslimin. Dah gariskan ke? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-81. Minta maaf, saya minta izin untuk minum. Bab yang ke-81, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fadliman fattara sa'iman, kelebihan ganjaran orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Sebab itu kita azam pada bulan Ramadan ini untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dan insya-Allah apa Madrasah Hidayatul Muttaqin pun ibu saya maklumkan yang mana beliau akan buka peluang untuk kepada yang ingin untuk menaja para pelajar berbuka puasa, yang mana pelajar lelaki dan perempuan termasuk guru lebih kurang ada dalam 200 orang, lebih kurang dalam 200 orang. Tapi tak semestinya kena bagi makan untuk 200 orang. Maka pada waktu itu ada slot-slot dia. Nanti saya akan dapatkan maklumat insya-Allah. Maka riwayat yang ke-797. Wabi ilai qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abdul Rahim ibnu Sulaiman an Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Ata'in an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara ay at'ama, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu adalah untuknya mislu sama ajrihi ganjaran dengan orang yang berpuasa. Maka kalaulah kita bagi makan seorang berpuasa, dapat pahala puasa penuh orang tersebut. Bagi makan 10 orang, dapat pahala puasa penuh 10 orang. Dan bukan pahala puasa penuh puasa sunat, sebaliknya puasa fardu. Bahkan sabda Nabi, ghaira, tidaklah, annahu la yanqusa min ajri as-shaim syai'a, tidaklah mengurangkan daripada pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Pada waktu itu tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Bab yang ke-82, bab yang terakhir daripada berkaitan tentang puasa. Bab targhib, bab pada hadis berkenaan at-targhib, memberi galakan fi qiyam syahri Ramadan, menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Wa ma jaa, dan apa hadis yang telah datang fihi berkenaannya minal fadli, daripada kelebihan dan ganjaran. Riwayat yang ke-798. Wabi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraghibu, menggalakkan fi qiyami, pada menghidupkan malam Ramadan, pada bulan Ramadan, min ghairi an ya'murahum bi'azimah, namun Nabi tidaklah menyuruh mereka sebagai satu kewajipan. Nabi banyak bagi galakan, tapi Nabi tidak wajibkan. Wa yaqul, dan Nabi kerap bersabda, man qama, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, bulan Ramadan, imana, dengan penuh keimanan, wahtisaba, mengharap pahala dan ganjaran, ghufira lahu, akan diampunkan untuknya dosa-dosa, ma taqaddama, yang terdahulu. Fatuwfiya, maka Nabi SAW wafat, wal amru ala dhalika, dalam keadaan itulah keadaannya. Summa kana al-amru, kemudian adalah urusan begitu sewaktu pemerintahan Abu Bakar, wasadran, dan permulaan daripada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka pada waktu itu Nabi tak wajibkan. Siapa yang pada waktu itu boleh hidupkan malam, dihidupkan, sama ada sendiri ataupun berjemaah dengan keluarga dia ataupun dengan kawan dia. Dan inilah keadaan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, apa perbezaan dia? Lihat sahara pada baris yang pertama, summa jamma'an nasa ba'da dhalika ala qari'in wahid. Pada zaman Umar bin Khattab kumpulkan semua orang pada waktu itu untuk solat berjemaah di belakang satu imam. Maka sebenarnya Nabi ada galakkan
Tapi Nabi tidak wajibkan, maka para sahabat pun mereka solat sendiri-sendiri pada zaman Nabi, Abu Bakar dan juga permulaan Umar bin Khattab. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini juga daripada Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Nabi SAW. Kemudian kata Imam Tirmizi, akhiru abwabis saum, berakhirlah bab-bab berkenaan tentang puasa dan bermulanya bab berkenaan tentang haji. Kita nak mula baca hadis-hadis tentang haji. Moga Allah jemput semua untuk menjadi tetamu ibadah haji insya-Allah. Kepada yang belum, bab yang ke-9, tajuk besar yang ke-9, Abwabul Hajj, hadis-hadis yang berkenaan tentang haji yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, qila, hujung baris yang pertama Arafah, dikatakan sesungguhnya haji telah difardukan pada tahun yang ke-6 Hijrah, dan ada yang mengatakan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Maka ada beberapa pendapat. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fi hurmati Mekah, pada waktu itu kemuliaan Mekah. Hurmah maksudnya tanah haram Mekah, kemuliaan Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga, qala al-Hijaziyun, berkata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, inna lil madinati harama, Madinah pun pada waktu itu ada tanah haramnya seperti mana tanah haram Mekah. Cuma pada waktu itu Madinah ada yang kurang sedikit dia punya pantang larang di tanah haram berbanding dengan tanah Mekah. Jom kita lihat riwayat yang ke-799. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Layth bin Sa'd an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Amr bin Sa'ad, sesungguhnya Abu Shuraih al-Adawi telah berkata kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id ni siapa? Lihat kepada Sahara baris yang pertama. Kita baca dulu. Wa huwa yab'ath, pada waktu itu Amr bin Sa'id hendak mengutuskan pasukan tentera ila Mekah, menuju ke Mekah. Kenapa dia nak hantar tentera ke Mekah? Lihat Sahara. Ai yursilul jaisha, Amr bin Sa'id nak menghantar tentera untuk membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu pada tahun 61 Hijrah. Dan adalah Amr bin Sa'id pada waktu itu adalah gubernur Madinah bagi pihak Yazid bin Muawiyah. Fakataba, maka Yazid bin Muawiyah telah tulis surat kepada Abdullah bin Zubair pada waktu itu, telah menulis surat kepada Amr bin Sa'id ayyuwajjiha, hendaklah Amr bin Sa'id mengutuskan kepada Abdullah bin Zubair satu pasukan tentera. Kenapa? Kerana Abdullah bin Zubair pada waktu itu enggan untuk berbai'ah kepada Yazid. Ada sebabnya. Kenapa banyak para sahabat pada waktu itu tidak mahu berbai'ah kepada anak Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu Yazid bin Muawiyah. Wa aqama bi Makkah, dan pada waktu itu Abdullah bin Zubair memilih untuk berada di Mekah, dan Mekah mula menjadi pengikut-pengikutnya yang juga tidak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka Amr bin Sa'id dia nak hantar tentera nak membunuh Abdullah bin Zubair di tanah haram Mekah. Maka pada waktu itu sahabat Nabi pun dia risau, takut kena azab. Maka pada waktu itu Abu Shuraih al-Adawi datang jumpa dengan ketua dia, dengan gubernur dia. Maka pada waktu itu dia berkata, "Idzanli, izinkanlah aku, ayyuhal amir, wahai pemerintah, uhaddithuka, untuk aku ceritakan satu hadis. Qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada al-ghad, pada hari yang kedua, mi yaumil fath, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbah pada hari yang kedua selepas pembukaan kota Mekah. Al-ghad al-yawmul thani, pada hari kedua selepas pembukaan kota Mekah. Lalu pembukaan kota Mekah pada 17 Ramadan, maka pada hari berikutnya 18 Ramadan Nabi berdiri. Maka Nabi menyampaikan khutbah, sabda Nabi, sami'athu udhunaya, sabda Nabi telingaku telah mendengar. Wa wa'ahu sami'athu udhunaya, maka kata sahabat Abu Shuraih, telingaku telah mendengar khutbah Nabi. Wa wa'ahu qalbi, hatiku telah hafal dan telah ingat apa yang Nabi sabdakan. Wa absarathu aynaya, dan mataku telah nampak sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dan bersabda. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Maka apakah sabda Nabi? Maka kata Abu Shuraih, dia nak bagi peringatan kepada pemerintah dia, jangan bawa tentera ke Mekah.
Tapi ini yang berlaku pada tahun 61 dan kemudian berulang lagi pada tahun 73 Hijrah, yang mana pada waktu itu mereka berkali-kali menghantar tentera untuk membunuh Abdullah bin Zubair di tanah haram Mekah. Ini cerita tentang tamak kuasa pada zaman tersebut. Mereka sanggup membunuh dekat Mekah. Allahu Akbar. Dan itu berlaku. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair dibunuh di dalam Masjidil Haram. Pada waktu itu dibunuh. Maka sahabat Nabi Abu Shuraih pada waktu itu dia ingatkan kepada Amr bin Sa'id. Sesungguhnya Nabi innahu hamidallah. Sesungguhnya Nabi telah memuji Allah. Wa asna alaih, dan telah memperbanyakkan pujian terhadap Allah. Kemudian baginda bersabda, inna Makkata, sesungguhnya tanah Mekah, haramahullahu ta'ala, Allah yang telah menjadikannya tanah haram. Maksudnya pada waktu itu ada pantang larang dia dan ada kemuliaan dia. Walam yuharrimhan nas, bukan manusia yang menjadikan dia tanah haram. Wala yahillu, dan tidaklah boleh limri'in, untuk mana-mana orang yu'minu billah, yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, ayyasfika, untuk menumpahkan biha, di tanah haram Mekah, daman setitis darah pun, au ya'dida, ataupun pada waktu itu menebang biha, pada tanah haram Mekah, syajaratan, sebatang pokok pun. Maka Nabi kata, jangan bunuh orang dekat tanah haram Mekah, jangan tebang pokok dekat tanah haram Mekah. Fa in ahadun, maka jika ada seseorang, tarakhasa, yang telah diberikan kelonggaran, liqitali, fa in ahadun, maka jika ada seseorang, tarakhasa, mengambil dalil bahawa bolehnya untuk menumpahkan darah, liqitali Rasulillah, kerana Nabi pernah berperang fiha, di tanah haram Mekah. Faqulu lahu, maka cakap kepada orang yang berfahaman begitu, innallaha, sesungguhnya Allah, azina, telah mengizinkan, li rasulihi, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walam ya'zan, dan Allah tidak pernah akan mengizinkan, laka, untuk kamu. Kan ada orang kata, Nabi boleh perang waktu pembukaan kota Mekah, pada waktu tu bawa senjata, baju perang dan sebagainya, kenapa kita tak boleh nak berperang dekat tanah haram Mekah? Maka Nabi kata, cakap dengan dia, itu keizinan hanya untuk Rasulullah, bukan pada waktu itu untuk kamu. Wa innama, dan sesungguhnya, azina, telah diizinkan untukku, sabda Nabi, fiha, padanya, sa'atan min nahar, hanyalah tempoh yang sekejap daripada waktu siang. Berapa lamakah tempoh Allah izinkan Nabi untuk berperang di tanah haram Mekah? Sewaktu pembukaan kota Mekah, lihat Arafah. Lihat Arafah pada baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Jumpa tak? Sa'atan minna. Jumpa tak semua? Gariskan. Maka dalam Musnad Imam Ahmad disebut bahawa waktu tersebut adalah daripada subuh hingga asar. Minas subuh hingga asar. Allah izinkan daripada subuh hingga asar untuk Nabi bawa senjata. Wa qad adat, dan sungguh telah berulang kembali pengharamannya pada hari ini, seperti mana telah diharamkannya semalam. Wal yuballigh, dan hendaklah menyampaikan asyahid, orang yang hadir, al-ghaib, kepada orang yang tidak hadir. Faqila, maka ditanya kepada Abu Shuraih, maqala laka Amr bin Sa'id, apa yang dikatakan kepada kamu oleh Amr bin Sa'id bila kamu baca hadis Nabi? Qala, maka berkatalah Amr bin Sa'id, dia tak terima, sombong. Dia tak terima pada waktu itu nasihat tersebut. Maka berkata Ammar bin Sa'id, ana a'lamu, aku lebih mengetahui, minka, daripada kamu, bidzalika, dengan sabdaan Nabi tersebut, wahai Abu Shuraih. Bohong. Mana dia tahu? Padahal yang nampak betul-betul apa yang Nabi sabdakan adalah pada waktu itu Abu Shuraih. Maka sebab itu lihat kepada Arafah. Lihat kepada Arafah, bila pada waktu itu dia sebut ana a'lamu, maka lihat 3 baris daripada bawah, kata para ulama, kalamuhu hadza kizib, ini adalah bohong. Macam mana dia yang tak pernah jumpa Nabi, Ammar bin Sa'id, dia boleh kata dia lebih faham sabdaan Nabi daripada sahabat Nabi SAW. Maka pada waktu itu dia berbohong, tapi sombong, pada waktu itu tak nak menerima nasihat dan teguran. Maka pada waktu dia kata, aku lebih tahu, wahai Abu Shuraih, tentang sabda Nabi, innal harama, sesungguhnya, dia bagi alasan, sesungguhnya tanah haram Mekah, la yu'izu, tidak boleh memberi perlindungan, asian, kepada orang yang engkar, wala farran, dan tidak pula kepada orang yang lari, bidamin, dan membawa darah orang yang dibunuh, wala farran, dan tidak boleh memberi perlindungan kepada orang yang lari, bi kharbah. Apakah maksud bi kharbah? Lihat kepada qawata, baris yang bawah dia. Apakah maksud dia? As-sariqah.
Kharbah maksudnya adalah orang yang mencuri. Dan yang kedua maksudnya adalah al-khiyanah. Dan yang ketiga maksudnya adalah al-fasadu fid din, orang yang melakukan kerosakan. Maka dia kata mana boleh? Dia kata tak boleh. Hadis tu aku lebih faham. Tanah haram tak boleh memberi perlindungan kepada orang yang engkar, orang yang lari membunuh dan orang yang lari kerana merosakkan agama. Akhirnya dia tak nak terima nasihat tersebut dan dia tetap hantar tentera. Berkata Imam Tirmizi dan diriwayatkan dengan perkataan bikhizyah dengan Zaid dan Ya. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Shuraih adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu nama penuhnya adalah Khuwailid bin Amr Al-Adawi Al-Ka'bi. Dan maksud daripada ungkapan beliau wala farram bi kharbah, iaitu yakni jinayah. Yaqul, maka seolah-olah beliau berkata, barang siapa yang melakukan kesalahan ataupun pada waktu itu menumpahkan darah, kemudian dia datang kepada tanah haram, fa innahu yuqamu alaihi had, maka tetap akan dijatuhkan had kepadanya walaupun di tanah haram. Riwayat bab yang kedua, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang ganjaran orang yang melakukan haji dan umrah. Riwayat yang ke-800. Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amr bin Qais an Asim an Syaqib an Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u, susulilah. Tabi'u maksudnya apa? Lihat sahara, ai idza hajajtum fa'tamiru, bila dah buat haji susuli dengan umrah. Wa idza atamartum, bila dah buat umrah susuli dengan haji. Bila dah buat umrah buat lagi umrah. Tabi'u maksudnya susulilah. Susulilah di antara haji dan umrah. Fa innahuma, kerana sesungguhnya haji dan umrah, yanfian ay yuzilan, menghilangkan, boleh tulis atas yanfian, yuzilan, menghilangkan kefakiran dan juga dosa. Maka orang yang berterusan buat haji dan umrah, Allah ampunkan dosa dan juga kefakiran. Seperti mana menghilangkan pada waktu itu karat besi, al-kir, api. Seperti mana api boleh menghilangkan karat besi, haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan dosa. Dan seperti mana menghilangkan pada waktu itu menghilangkan daripada emas dan juga perak. Walaisa, dan tidak walaisa lil hajjatil mabrur, dan sabda Nabi, dan tiadalah bagi haji yang mabrur sebarang ganjaran kecuali hanya syurga. Dan apakah itu haji yang mabrur? Lihat kepada Sahara. Lihat kepada Sahara, maka disebutkan haji yang mabrur pada waktu itu adalah nombor 1, allazi la yukhalitu syai'un minal itham, haji yang langsung tidak ada padanya sebarang dosa. Itu satu, dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Lihat pula Arafah pada waktu itu baris yang kedua. Apakah haji yang mabrur? Innal hajjal mabrur as-salim anil jinayat, haji yang pada waktu itu tidak perlu membayar dam. Dia buat sesempurna mungkin, tak ada kena bayar dam ataupun pada waktu itu fidyah dan sebagainya. Maka itulah haji yang mabrur. Okey. Kemudian jom kita lihat riwayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, daripada Amir bin Rabi'ah, daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah bin Khubshi, daripada Ummu Salamah, daripada Jabir radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis hasan sahih gharib daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Riwayat 801. Wa bi ila qala sana Ibnu Abi Umar qala sana Sufyan bin Uyainah an Mansur an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja, barang siapa yang melakukan ibadah haji, falam yarfuth, dan tidak melakukan rafath. Apakah rafas? Lihat kepada Sahara baris yang kedua daripada bawah, kalimatun jami'atun likulli ma yuriduhu rajul minal mar'ah, apa-apa yang lelaki inginkan daripada wanita, maka itu termasuk dalam rafas. Maka pada waktu itu dia tidak buat jima', tidak buat mukaddimah jima', tak ada buat apa, ataupun perkataan yang tak elok tentang jima', semuanya termasuk. Barang siapa yang tidak melakukan rafas, walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan maksiat, ghufira lahu, sabda Nabi, akan diampunkan untuknya ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih, dan perawi yang bernama Abu Hazim Kufi, beliau adalah Abu Hazim Al-Ashja'i, nama penuhnya Salman Maula Azzah Al-Ashja'iyah. Bab yang ketiga, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang minat taghlis, daripada amaran keras, fi tarkil hajj, bagi
bagi orang yang meninggalkan haji. Mampu boleh tapi tak nak buat haji. Riwayat yang ke-802, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya al-Quta'i al-Basri qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hilal bin Abdullah maula Rabi'ah bin Amr bin Muslim al-Bahili qala hadatsana Abu Ishaq al-Hamdani an al-Harith an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka, barang siapa yang memiliki zadan, pada waktu itu bekalan, warahilatan, dan kemampuan untuk kenderaan, tuballighuhu, yang boleh menyampaikannya, ila baitillahil haram, ke tempat haji, walam yahujja, namun tidak menunaikan ibadah haji. Zaman kita pada waktu tu mungkin dah dapat panggilan, dah dapat visa, nama dah naik, tak ada sebarang keuzuran. Maka sabda Nabi, fala, maka pada waktu itu kalaulah dia tidak buat haji, alaihi, maka hendaklah dia memilih untuk mati sebagai Yahudi ataupun Nasrani. Maksudnya bukanlah betul-betul dia mati Yahudi dan Nasrani, tapi perangai dan pada waktu itu sikap dia. Fala maksudnya fala ba'sa. Maka boleh lihat kepada Sahara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dah dapat panggilan haji tapi tak pergi haji, maka apakah maksud dia boleh pilih nak mati Yahudi ataupun Nasrani? Ai la yatafawatu hala mautihi, tidak ada perbezaan sama ada keadaan dia mati sebagai orang Yahudi ataupun Nasrani, bahkan pada waktu itu sama sahaja baginya. Wahuwa tasydid, dan ini bukanlah maksud pada waktu itu dia betul-betul mati sebagai orang Yahudi ataupun sebagai orang Nasrani, tetapi ini adalah amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, dan ini adalah kerana sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam kitabnya, walillahi, dan hanya untuk Allah, alan nasi, wajib ke atas manusia, hijjul baiti, melakukan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a, untuk orang yang mampu, ilaihi ilaihi sabilah, sampai kepadanya. Dan sekarang ni dah ada kemampuan, dan kalau zaman kita dah ada visa, dah ada panggilan, kalaulah tetap tak nak pergi, maka pada waktu itu Allah akan murka. Kecualilah kalau ada keuzuran yang benar-benar diterima syarak. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, dan pada sanadnya ada perbahasan, dan Hilal bin Abdullah majhul, tidak diketahui, wal Harith pula didhaifkan pada periwayatan hadisnya. Bab yang keempat, babu majaa, pada hadis yang telah datang berkenaan ijabil haj, wajib haji apabila telah lengkap pada waktu itu azad, bekalan, warahilah, dan pengangkutan. Zaman kita ada penambahan visa, kerana tak boleh pergi tanpa visa. Lalu kalaulah seseorang tu dah ada visa, dah ada pengangkutan, dah ada pada waktu itu bekalan, wajib haji untuk dia pergi. Riwayat 803, wa bi ilaihi qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Ibrahim bin Yazid an Muhammad bin Abbad bin Ja'far an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma yujibul hajja, apakah yang menjadikan haji wajib? Qal, sabda Nabi, az-zadu war-rahilah, ada bekalan dan ada pengangkutan untuk sampai ke Mekah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Cumanya bekalan pada waktu itu maksudnya banyak. Bekalan untuk diri, bekalan untuk ditinggalkan untuk keluarga, bekalan sewaktu berada di sana, maka itu perbahasannya panjang dalam fiqh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu bahawa sesungguhnya seseorang apabila memiliki kewangan yang cukup untuk bekalan dan juga pengangkutan, wajib alaihi haji, wajib untuk dia menunaikan haji. Ibrahim bin Yazid pula, beliau adalah Al-Khuzi Al-Makki, dan telah membicarakan berkenaan beliau sebahagian daripada ahli ilmu disebabkan hafalannya. Bab yang kelima, bab maja akan faridul haj, berapa kalikah fardunya haji? Berapa kali? Jawapannya hanya sekali. Riwayat yang ke-804. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Mansur bin Wardan Kufi an Ali bin Abdul A'la an abihi an Abil Bakhtari an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Ali bin Abi Talib, telah turun firman Allah, walillahi 'alan nas, dan hanya untuk Allah wajib ke atas manusia, hijjul baiti, melakukan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk sampai kepadanya. Qalu, maka para sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah,
Para sahabat telah bertanya, siapakah nama sahabat ini? Tulis kepada gariskan pada Sahara. Maka sahabat yang bertanya ini, nama beliau adalah Aqra' bin Habis. Maka Aqra' bin Habis telah bertanya, wahai Rasulullah, adakah setiap tahun kena buat haji? Maka Nabi diam. Faqalu, maka dia tanya lagi, wahai utusan Allah, afi kulli am, adakah setiap tahun kena buat haji? Maka Nabi menjawab tidak. Walau qultu, dan kalaulah aku jawab ya, la wajabat, nescaya wajiblah haji setiap tahun. Maka sebenarnya haji hanya wajib sekali. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tasalu, janganlah kamu bertanya, an asya'a, tentang perkara, in tubda, jika dizahirkan kepada kamu, tasukum, nescaya kamu akan merasa tidak suka dan berat untuk mengamalkannya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ali adalah hadis hasan gharib daripada sanad ini, dan nama Abu Bakhtari adalah Sa'id bin Abi Imran, dan beliau adalah Sa'id bin Fairuz juga. Bab yang ke-6 tentang berapa kalikah Nabi SAW pernah buat haji. Riwayat yang ke-805. Abi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abi Zinad qala hadatsana Zaid bin Hubab an Sufyan an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja, telah melakukan haji 3 kali. Hajjatain, 2 kali haji, qabla an yuhajira, sebelum Nabi berhijrah. Wa hajjatan, dan 1 kali haji selepas daripada baginda berhijrah. Ma'aha, dan bersama dengan haji yang Nabi buat, iaitu Hajjatul Wada', Nabi telah buat juga umrah. Fasaqa, maka fasaqa salasatan wa sittin, maka Nabi telah membawa pada Hajjatul Wada' sebanyak 63 unta. 63 unta Nabi telah sembelih. Fasaqa, maka lihat kepada Arafah, asirru fi nahrin Nabi, kenapa Nabi SAW, rahsia kenapa Nabi sembelih 63 unta. Sebahagian para ulama menyebut, wasirru hadza ma dzakaru anna umrahu, bahawa umur Nabi SAW adalah 63 tahun. Dan kemudian Sayyidina Ali, siapa tu? Ada orang Hon? Ada? Panggil Kak Safi jap. Panggil Kak Safi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka ada yang mengatakan pada waktu itu Nabi SAW buat 63 kerana pada waktu itu menggambarkan usia Nabi. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib bawa lagi 37 unta, dan lengkaplah pada waktu itu 100 ekor. Dan lengkaplah pada waktu itu 100 ekor. Waja'a Aliyun, kemudian Ali bin Abi Talib membawa daripada Yaman bibaqiyatiha, pada waktu itu bakinya, menggenapkan 100 ekor unta. Fiha jamalun, antara unta yang dibawa adalah seekor unta yang pernah menjadi milik Abu Jahal. Fi anfihi, pada hidung unta tersebut, burratun min fiddah, adanya pada waktu itu besi daripada perak. Fanaharaha, maka Nabi SAW telah menyembelih, telah menaharkan. Unta dia bukan sembelih, unta pada waktu itu dinahar, pada waktu itu pada kerongkong dia. Dah siap dah. Postage dah buat. Fa'amara, maka Nabi SAW telah memerintahkan min kulli badanah, daripada setiap badanah, bibid'ah, pada waktu itu diambil sebahagian daging. Lihat kepada Sahara, baris yang pertama. Apakah bad'ah? Bad'ah pada waktu itu al-qit'atun minal laham. Bila dah sembelih 100 ekor unta, Nabi perintahkan untuk diambil ketulan daging daripada setiap seekor unta. Fatubikhat, lalu dimasak. Fasyariba, maka Nabi telah minum min maraqiha, daripada kuahnya. Nabi minum daripada kuah dia. Maka sunnah juga untuk masak sebahagian daging daripada sembelihan binatang korban. Jangan masak semua, sebab ada hak fakir miskin pada setiap binatang korban. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada periwayatan Sufyan. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada riwayat Zaid bin Hubab. Kata Imam Tirmizi, dan aku telah melihat Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi. Boleh tulis di situ, Abdullah bin Abdul Rahman adalah orang yang telah menulis Musnad Ad-Darimi. Beliau telah meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya daripada Abdullah bin Abi Ziyad. Wasa'altu, lalu aku telah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Maka Imam Bukhari tidak mengetahuinya daripada hadis As-Sawri, daripada Ja'far, daripada ayahnya, daripada Jabir, daripada Nabi SAW. Wa ra'aitu, kata Imam Tirmizi, aku telah melihat Imam Bukhari la ya'uddu, tidak mengira hadis ini sebagai hadis yang mahfuz. Wa qala, dan berkata
berkata, innama yurwa, sesungguhnya diriwayatkan daripada Thawri, daripada Ishaq, daripada Mujahid secara mursal, bukannya secara marfu'. Riwayat yang ke-806, wa bi ilaihi qala hadatsana Isa bin Mansur qala hadatsana Habban bin Hilal qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah qala qultu li Anas bin Malik, aku telah berkata kepada Anas bin Malik, kam hajjan Nabi, berapakah haji yang Nabi pernah buat? Maka berkata Anas bin Malik, hajjatun, satu haji, iaitu haji wada', dan ini bukanlah bertentangan sebab selepas Nabi berhijrah, Nabi hanya sempat buat satu haji. Namun sebelum hijrah, Nabi pernah buat haji. Wa'tamara, dan Nabi telah melakukan umrah, arba'an umrah, sebanyak 4 kali umrah. Satu umrah ketika mana pada bulan Zulqa'dah, satu lagi umrah sewaktu Hudaibiyah, satu lagi umrah bersama dengan haji baginda, dan satu lagi umrah ketika mana umrah daripada Ji'irranah. Maka umrah pada bulan Zulqa'dah itulah yang dikenali sebagai Umratul Qadha, yang berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7 Hijrah. Umrah Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Umrah bersama haji pada tahun 10 Hijrah. Umrah daripada Ji'irranah bila Nabi balik daripada peperangan Hunain pada bulan Syawal ataupun pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-8 Hijrah. Izqassama, setelah daripada baginda mengalihkan harta rampasan perang Hunain. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan Habban bin Hilal, beliau adalah Abu Habib Al-Basri, dan beliau adalah seorang yang thiqah, dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah menthiqahkan beliau. Bab yang terakhir, bab maja'a kami tamaran Nabi, berapa kali Nabi pernah buat umrah. Sebenarnya kita dah baca tadi sebanyak 4 kali. Riwayat 807, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Daud ibn Abdurrahman Al-Attar an Amr ibn Dinar an Ikrimah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi pernah melakukan umrah sebanyak 4 kali umrah. Umrah Hudaibiyah tahun yang ke-6 Hijrah pada bulan Zulqa'dah. Umratul Tsaniyah min Qabil, umrah yang berlaku pada tahun berikutnya iaitu pada bulan Zulqa'dah juga tahun yang ke-7 Hijrah. Umratul Qisas, Umratul Qisas pada waktu itu adalah umrah qada yang berlaku pada bulan Zulqa'dah, dan juga Umratul Thalithah, umrah yang ketiga daripada Ji'ranah, dan yang keempat adalah bersama dengan haji Nabi SAW. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang gharib, dan sungguh telah meriwayatkan Ibnu Uyainah hadis ini daripada Amr bin Dinar, daripada Ikrimah, sesungguhnya Nabi pernah melakukan umrah sebanyak 4 kali, namun beliau tidak sebutkan dalam riwayatnya daripada Abdullah bin Abbas. Wa bi ilaihi qala hadatsana bidzalika Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwa. InsyaAllah kita akan sambung pada jam 3 petang nanti. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua.